Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu info menarik, ada satu ulasan menarik saya nak sampaikan kepada anda berkaitan dengan pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan dan juga pemimpin-pemimpin di dalam pembangkang dan seluruh parti di Malaysia, pemimpin-pemimpin ahli politik. Ada yang berkata, ada yang berpendapat, pemimpin-pemimpin yang terpalit dengan pendakwaan terpilih. Ada pendapat daripada pemimpin pembangkang, ada juga pendapat daripada pemimpin kerajaan. Ada yang kata kenapa pendakwaan terpilih hanya berlaku kepada pimpinan, kepada pemimpin di dalam pembangkang. Setelah mereka dituduh menerima rasuah, dituduh terlibat dengan kes rasuah dan sebagainya, perkara ini tidak berlaku kepada pemimpin di dalam kerajaan. Di dalam kerajaan pula yang juga dituduh telah terlibat kes rasuah dan sebagainya, salah laku, tapi mereka tidak terlibat dengan pendakwaan terpilih. Jadi ramai pemimpin-pemimpin ahli politik yang tidak berpuas hati dengan keadaan yang ataupun dengan ketidakadilan ini. Seperti yang dinyatakan oleh Tuan Ibrahim, lebih ramai pemimpin Perikatan Nasional bakal didakwa menjelang pilihan raya negeri. Itu adalah kenyataan dari Tuan Ibrahim. Adakah ini satu pengakuan yang mengejutkan Tuan Ibrahim kepada seluruh pemimpin-pemimpin di dalam PN ataupun Bersatu ataupun beberapa nama yang telah dikaitkan dengan kes rasuah ataupun isu-isu rasuah? Perikatan Nasional menjangkakan lebih ramai pemimpin daripada gabungan parti itu akan terpalit dengan pendakwaan terpilih, kata Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Dan kenyataan itu menyusul selepas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan, dihadapkan Mahkamah Session hari ini atas dua pertuduhan, meminta dan juga menerima rasuah berjumlah RM6.9 juta yang membabitkan projek Jana Wibawa. Oke, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini, bantu sekejap untuk tekan butang like, share video ini kepada ramai orang dan tekan butang subscribe. Dengan kenyataan Tuan Ibrahim, beliau juga mendakwa kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai sesuatu isu yang mendahului jawatan kuasa penyiasatan lantas membina satu persepsi negatif kepada Perikatan Nasional menjelang pilihan raya negeri. Jangka ramai pemimpin PN akan terpalit dengan pendakwaan terpilih. Saya tengok ia lebih bersifat pendakwaan terpilih. Ini persiapan untuk PRN. Tentu ada kaitan. Kenapa kita tak boleh buat dan sebagainya. Bahkan kes PAC ataupun jawatan kuasa, kira-kira wang negara sudah selesai. Sudah bincang satu persatu. Jadi apabila Perdana Menteri, dia tak boleh buat spekulasi awal. Pengerusi PN yang juga Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa parti itu menjadi mangsa pendakwaan terpilih selepas Wan Saiful didakwa atas dakwaan rasuah bernilai RM6.9 juta. Muhyiddin mendakwa Pakatan Harapan dan BN telah menerima dana daripada penyokong, dan beliau mempersoalkan mengapa pemimpin dari PHBN tidak didakwa di mahkamah. Jadi saudara-saudara, ini satu kejutan. Kalau ada kes, kita serahkan kepada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi menurut kenyataan pemimpin ini, mereka kata Anwar Ibrahim tidak boleh membuat spekulasi awal kerana sepatutnya ini adalah kerja ataupun sepatutnya tugas ini diserahkan kepada jawatan kuasa penyiasatan. Jadi bila Perdana Menteri membuat persepsi awal, itu yang menimbulkan gelombang tidak betul. Maksudnya, sekiranya ada kes ataupun isu yang berkaitan, semua itu harusnya 100% kerja itu dibuat oleh SPRM menurut pemimpin-pemimpin dari PN. Jadi apa komen anda? Ini satu pengakuan yang mengejutkan dari Tuan Ibrahim. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Setelah tular di media sosial baru-baru ini,
berkaitan dengan isu proyek Jana Wibawa. Setelah nama bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menjadi paling trending hari ini, yang menjadi isu setelah Muhyiddin Yassin disahkan oleh SPRM sebagai suspek. Dan banyak persoalan yang bermain di pikiran netizen dan juga seluruh ahli politik, pemimpin-pemimpin politik, dan sudah pasti spekulasi pun banyak dibuat oleh pemimpin lawan, pemimpin dari parti lawan. Ada juga yang mendakwa bahwa adakah isu ini yang dilibatkan bahwa hanya nama Muhyiddin Yassin, setelah Wan Saiful Wanjan pun telah dikaitkan dengan dua tuduhan menerima dan meminta rasuah sebanyak Rp6.9 juta daripada dana Rp232 juta Jana Wibawa. Dan ada kenyataan yang bagi saya, persoalan yang mengejutkan, bahwa adakah ahli keluarga pemimpin politik pun terlibat? Ini sudah pasti bermain di pikiran kita. Tidakkah hanya seorang individu saja yang terlibat, seorang pemimpin saja yang terlibat? Dan akhirnya ada satu pendedahan dari Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said. Dalam kenyataan beliau berkata sebanyak sebanyak 56 proyek mendapat SST dan keseluruhan proyek bernilai Rm6.3 bilion. Dalam satu artikel, beberapa surat setuju terima proyek Dana Wibawa, babit ahli keluarga pemimpin politik. Namun tidak dinyatakan siapakah ahli keluarga pemimpin politik ini. Tapi spekulasi demi spekulasi memang sudah dibuat oleh banyak orang. Jadi saudara-saudara, ini satu isu yang paling mengejutkan hari ini. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu sekejap channel ini dengan menekan butang subscribe dan share video ini dan tekan butang like. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, berkata sebanyak 56 proyek mendapat SST dan keseluruhan proyek itu bernilai Rm6.3 bilion. Beliau berkata setakat ini SPRM belum dapat mengenal pasti nilai sebenar proyek itu. SPRM sudah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender rundingan terus. Antaranya adalah proyek di bawah Jana Wibawa, yang mana ia membabitkan proyek pembangunan dan infrastruktur. Pada masa yang sama, Azalina juga berkata, terdapat juga beberapa tambahan proyek lain yang masih dalam tindakan dan siasatan SPRM. Baru-baru ini SPRM telah mengesahkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin antara suspek yang disiasat bagi proyek Jana Wibawa. Sumber SPRM juga dilaporkan berkata, dalam siasatan itu Muhyiddin adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil memberi keterangan. Jadi saudara-saudara semua, tuan-tuan dan bapak semua, menjadi persoalan, adakah benar ahli keluarga, pemimpin-pemimpin politik yang terlibat dengan isu proyek Jana Wibawa ini, adakah memang benar-benar terlibat, dan siapa pemimpin, siapakah ahli keluarga pemimpin politik yang terlibat ini, seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Azalina Othman Said setelah beberapa surat setuju terima proyek Jana Wibawa, babit ahli keluarga pemimpin politik.